Oh. So dia nak share screen tu. Nah, okay. Ya. Hmm. Hmm. Off apa? Share balik eh. Share balik eh. Ni. Oh, dia lambat. Sediakan pusing tu je lah. Okay, so nak stop dia kan? Stop share. Hmm. Alright. Okay. Kita ni tak clear. So dah boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kawan-kawan dan mereka yang sedang dan akan menonton AB Live saya pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi untuk perkongsian saya pada pagi ini yang masih dalam tajuk akademik ataupun kemahiran. Okey, cuma hari ini saya dapat semalam berborak dengan kawan-kawan. So ada dua perkara yang saya nak kongsikan pada pagi ini yang mungkin ramai belum macam belum tahulah kan. Ramai belum tahu, mungkin ada yang tak nampak lagi tentang sambung belajar bidang vocational ataupun bidang akademik. Dan saya dapat sumber daripada kawan saya dan dia pun because dia pun somebody juga, jadi sumber yang saya share pada pagi ini memang sumber yang selalu digunakan oleh kaunselor-kaunselor semasa dia orang sharing tentang hala tuju lepas SPM. Okay, so saya nak share sedikit slide. So pada hari ini saya pakai StreamYard sebab saya ada nak share slide berkenaan dengan hala tuju SPM. Yang ni saya rasa saya perlu kongsi dengan anak-anak semua supaya jelas apakah yang kita nak, apa ni yang kita akan ke mana ke hala tuju kita, ke hala tuju kita selepas apa tu SPM. Okey. Nampak tak? Selepas SPM ke manakah hala tuju anak-anak uh, apa ni boleh pergi. Okey. Bila kita lepas SPM, kita akan ada satu, dua, tiga, ada 5 hala tuju yang kita boleh pergi. Okey. Yang pertama adalah matrikulasi asasi diploma sama ada STP dan juga untuk kepada TVET ataupun Sijil Kemahiran Malaysia. Okey. Kenapa ijazah sarjana muda bukanlah first layer selepas SPM?
Sebab ijazah sarjana muda kalau kata daripada SPM nak masuk ke degree kena melalui asasi dahulu, kena melalui matrik dulu atau form 6. Dan bagi saya, bagi mereka yang nak terus ke bidang, pilihan pertama selepas SPM adalah mesti diploma. Sebab diploma dalam masa 2.5 tahun atau 3 tahun dengan result diploma tadi boleh sambung degree dan akan bila kita sambung degree kita akan tahun pembelajaran semasa degree tu akan shortcut, bukan kata akan dikurangkan disebabkan daripada result subjek-subjek yang kita ambil masa diploma tadi akan ditransfer kredit mungkin sampai 6 atau 7 subjek dan you tak payah ambil subjek tu semasa degree. Jadi instead of kata 4 tahun degree, mungkin dalam 2.5 tahun ataupun 3 tahun kan. Dan untungnya bila kita ambil diploma dan kita sambung degree dalam bidang yang sama, banyak benda yang kita dah belajar masa diploma tadi, kita akan dapat lanjutan semasa degree. So anak-anak dah ada exposure masa diploma tadi, so bila you nak sambung degree, alam pembelajaran semasa degree tak banyak beza dengan diploma. Okay, so bagi saya dalam khusus untuk management lah, siapa yang nak ambil finance ke, nak ambil management, nak ambil marketing ke, international marketing ke, ambil HR, benda-benda yang sastra tadi kan, business admin. So bagi saya nasihatkan ambil diploma dahulu, daripada diploma you sambung ke degree. Okay, walaupun result kita bagus ke, kita cuma 4 kredit ke 5 kredit, bagi saya lah my personal advice to go for diploma sebab bila ke degree tadi untung dia bila kita dapat jimat subjek dan juga exposure kita semasa degree tadi, masa diploma tadi membantu kita untuk sambung belajar dalam degree dengan lebih senang dan kita boleh score sebab kita dah expose cara belajar tu dan bila kita peringkat degree kita akan nampak dah aku tak boleh main dah ni, aku kena study ni, aku kena score dan you ada nampak cara nak score. Sebenarnya kan bila kita dah masuk ke alam diploma ataupun di alam IPT kan, kita lebih senang skor berbanding dengan SPM. Sebab apa tahu? Sebab cikgu atau pensyarah yang mengajar subjek masa diploma ataupun degree tadi, pensyarah tu yang akan buat soalan, pensyarah tu yang akan maki paper kita. Dan semasa kita dan untuk peringkat diploma dan degree dia ada sistem dia panggil carry mark. Sekarang pun dekat SPM pun ada juga carry mark, tapi di untungnya diploma dan degree sebabkan oleh pensyarah yang mengajar tu yang akan buat soalan. Itu advantage. Waalaikumsalam Azhar. Alhamdulillah, apa khabar Azhar? Ada happynya tengok you pada pagi ni. Okay, semoga Azhar dan family sihat. Anak-anak yang lepas SPM baru ni pun sihat dan hopefully my sharing boleh bantu dia orang lah kan Azhar kan untuk dia fikir nak sambung belajar kat mana. Okay, kita tak nak anak-anak tahfiz tadi terikat dengan dengan tahfiz dan juga pengajar Islam saja sebab kita nak kalau boleh anak-anak tahfiz tadi masuk kepada mainstream, dia orang bekerja dalam management, bekerja mungkin sebagai engineer, bekerja sebagai accountant. So roh Islam tadi lebih lah kan sebab dia orang asuh dibesarkan dengan pengajaran dengan agama yang kuat. So dia will be somebody. Okay, that's my itu antara impian saya jugalah sebab that's why sekarang ni untuk maklumat semua Kuliah Syara kita adakan fast track SPM khusus untuk anak-anak lepasan tahfiz. Satu Malaysia kat mana-mana pun kita ambil sebab kita sedang online. First batch yang saya tengah jalankan sekarang bermula pada bulan ni seramai 7 orang anak-anak tahfiz. Diorang tak sempat ambil SPM dan masa tu di tempat tahfiz diorang tak ada SPM, so kami ambil, kita tengah buat fast track SPM. Alhamdulillah, thank you Azhar. So kita fast track kan, kita SPM kan diorang dengan sistem fast track dan insyaAllah pada Februari tahun depan diorang akan sit for SPM, this my first batch lah. Dan kita terus akan buka, lepas ni kita akan buat lagi intake untuk anak-anak tahfiz to go for this SPM fast track. Jadi diorang mana-mana anak-anak tahfiz yang belum ambil SPM, insyaAllah kita SPM kan dan hala tuju diorang masa depan tu bagi saya lagi besar lah because dia ada SPM, so diorang boleh pilih untuk sama belajar dalam bidang yang dia minat kan.
yang dia suka dan they have a career masa depan. So dia ada lagi banyak pilihan masa depan, ada choice yang besar. So dia nampak yes, I have a future. Tak adalah kita nak mengelakkan daripada skeptikal yang mana kalau tahfiz tu jadi imam tarawih lah, baca doa, itu tak nak. Padahal anak-anak ni dari segi intellectual dia very high, dan dia orang they have their own skill, anak-anak tahfiz ni, hafazan ni. So kita kena bantu dia untuk developkan skill yang ada, dan kita bantu dia pilih bidang-bidang yang dia nak pergi untuk masa depan dia. Kan? Alright. Okay. Heidi, apa khabar? Ni Singapore. Singaporean. Okay, so apa yang kita terus kepada kita terus kepada hala tuju SPM, hala tuju selepas SPM. Okay, bidang-bidang yang kita pilih. Alright. So matrikulasi dan asasi. Matrikulasi yang saya tahu dia GPA juga, dan dia menerima pelajar-pelajar daripada boarding school, MRSM, dan juga sekolah-sekolah harian, tapi ada result yang bagus lah. So bila dimatrikulasi, universiti yang dipilih tu adalah lebih luas, yang mana yang kolaborasi dengan matrikulasi tadi lah. Contoh dia macam USM, UKM, UUM, UKM kan. So diorang UMS pun ada, UMS tak ada, UMS adalah asasi. So bila you pergi matrikulasi, dia ada universiti-universiti yang you boleh pergi, banyak juga, dan you kena pilih lah program apa yang you nak ambil masa degree tadi. So combination subjek masa matrik tu adalah lebih khusus kepada degree yang kita nak ambil nanti. Hai Alia, ini orang Kemahang ni. Rindu sangat lama dah tak jumpa dengan, tak berborak dengan Alia. Syatila sebenarnya. Okay, so anak-anak kena faham matrikulasi adalah platform kepada universiti, dan ada beberapa universiti sahaja yang menerima matrikulasi, dan di matrikulasi anak-anak akan belajar subjek-subjek yang anak-anak nak ambil masa degree tadi. So pemilihan subjek masa matrik amat penting, sebab kalau you pilih salah subjek, lepas tu you nak bagi degree yang you minat, tak boleh. So ambil terus masa subjek tadi di matrik tadi ke bidang yang degree yang you nak. Jangan salah ambil combination subjek ya. Okay, asasi pula khusus kepada universiti tersebut. Contoh dia macam Universiti Melaya, asasi Universiti Melaya, so you akan sambung degree ke Universiti Melaya. Dan ada juga asasi ni dia jarang boleh transfer ke universiti lain. Kalau you ada asasi Universiti Melaya, tiba-tiba you sambung degree Universiti Kebangsaan, saya tak pasti, tapi saya rasa macam tak boleh, sebab asasi tu untuk universiti tersebut. Macam contoh dia macam kalau swasta pun UNITA, dia ada dia punya asasi dia sendiri, dan sambung degree di asasi di UNITA. So asasi, bila you ambil asasi di universiti tu, you akan sambung degree di universiti tersebut. You tak boleh cross. Tapi matrikulasi, yes, there are a few universities yang akan terima you untuk sambung belajar daripada matrikulasi. So benda-benda ni lah yang anak-anak kena tahu, parents kena tahu, sebab bila you ambil jurusan, you pilih jurusan yang salah, kita abaikan masa form 4. Form 4 kadang-kadang kita ambil just because of kita nak sambung belajar, tapi masa degree ni tak boleh dah. You kena fokus bidang yang you minat, yang you suka, sebab lepas degree kita akan bekerja, dan kita nak bertemu duga pun dalam bidang yang di pohon, yang sesuai dengan degree kita. So don't mess yourself, jangan mess yourself. So sekarang ni fikir, aku betul-betul aku nak kerja apa? Nak jadi lawyer ke, nak jadi engineer ke, nak jadi accountant ke. Nak jadi accountant pun some tak perlu pukul matrik atau asasi, you tu ambil ACCA, daripada ACCA you boleh sambung. Ada dia punya level-level kepada chartered accountant semua. So masa ni lah, jangan terburu-buru, jangan ikut orang. Kalau kawan-kawan dah masuk UPU, you jangan kata aku pun nak UPU juga. Sebelum UPU online tu, you online UPU tu, you kena study benda-benda ni, sebab kita jangan bila kita dah pergi dah dapat tawaran nanti, issue is bila you dapat tawaran, because kita kena faham UPU adalah centralized. Jadi kadang-kadang bila kita dapat tawaran satu tempat, you untuk you tak akan dapat lagi dah offer yang kedua. Bila unless you reject, itu pun kena buat taliwat untuk pergi tempat yang kedua. Jarang. Kalau kita dah di offer, katakan matrikulasi katakan di Alur Gajah kan, Lendu contoh. So bila dapat tu sistem dalam UPU tu dah kata okay, contoh nama saya lah, Anikoh dah dapat matrikulasi, dia tak akan bagi tawaran yang lain. Ini UPU, dia tak akan seorang dapat 10, tak ada. Dulu mungkin, sekarang tak ada dah, sebab
calon terlampau banyak, so calon akan dapat satu. Kalau kata you reject tu you kena buat rayuan untuk memohon dapat ke yang ke second choice. Tapi kadang-kadang you tak dapat juga first choice you mungkin third choice you dalam UPU tu baru dia bagi. So kalau kata siapa yang betul-betul nak jadi accountant lah contoh kan, ambil universiti dalam 6 yang pertama tu universiti yang ada accounting. Jadi bila you dapat katakan ditawarkan untuk meritokrasi di pilihan ke-6 contoh, you dapat, tapi di universiti yang you akan pergi nanti tu memang ada accounting. So tak ada masalah. Kalau kata ditawarkan katakan contoh lah masuk kata biologi lah sebab budak-budak sains kan, tu dapat biologi. Tapi bila di universiti, bila you dapat biologi, you tak minat, you boleh tukar ke accounting di universiti yang sama. Nampak tak? Faham tak? Okay, so pilih bidang yang betul-betul. So kalau kata you ada 2-3 program yang you minat, ambil universiti-universiti dalam list tu ada bidang-bidang yang kita minat. Sebab kalau kita dapat tawaran, contoh kita dapat tawaran UKM tadi, you minat jadi accountant, lepas tu ambil USM lah, USM ada accounting, ada management. Okay, katakan you nak jadi accountant, and then you minat engineering, and then you minat katakan pure science. Jadi kalau kata ambil universiti, tiba-tiba dapat pure science, okay lah. Tapi dapat pure science, you tak minat pure science, kata-kata you minat biologi khusus, you boleh tukar dalam universiti tu bidang-bidang yang you ada. So study. Masa sekarang ni study dulu universiti-universiti yang ada tu, program yang ditawarkan, yang kalau boleh dalam you tu ada bidang you minat, semua bidang you minat. Sebab kadang-kadang kita ada satu percaya kita nak jadi ni, second choice nak jadi macam ni kan. So you must know what you want. Okay. So study universiti tu apa bidang yang dia ada, okay, laluan matrikulasi ke asasi ke, tapi kalau asasi kena careful betul-betul, sebab asasi di universiti itu sahaja you sambung degree di universiti yang sama, you tak boleh cross universiti. But matrikulasi open, you dapat result barulah akan pergi ke universiti-universiti yang dalam pilihan masa UPU tadi. So tengok betul-betul universiti mana nak pergi, tengok betul-betul bidang mana you nak ambil. Okay. Tapi personally saya lah, selama dalam education, kalau kata ada yang bidang you minat tu ada diploma, ambil tu diploma, jangan pergi matrikulasi asasi. Kenapa? Ditakdirkan kita fail. Kalau kita fail matrikulasi contoh dia, so you cuma ada SPM saja untuk bekerja ataupun pergi belajar, pergi sama belajar balik ataupun ambil memohon balik. Tapi kalau dengan diploma, syarat diploma sangat simple, minimum 3 kredit. Ada yang mana-mana subjek, ada yang kena kredit matematik, ada kena kredit English. Yang tu kita tengok balik based on program yang kita minta lah, based on apa yang kita nak belajar. So kalau saya advise anak-anak ambil diploma, sebab dengan diploma tadi you boleh sambung degree. Kalau kata diploma di IPTA, you akan sambung dekat IPTA lah. Tapi kalau you daripada IPTS, sambung degree university, some universities ask for MET. Tu tak ada masalah, you boleh ambil, very simple. So bila diploma, you ke degree, you dah pernah mengalami alam IPTA, you pernah mengalami cara belajar di IPTA, you pernah mengalami cara belajar di IPT, jadi senang. So masa degree you nanti, you akan lebih fokus, you akan dapat result bagus. Dan daripada diploma tadi, subjek-subjek setengah tu you dah belajar, so tambah lagi. Memang bagi saya tengok dah even anak saya 2 orang pun sama juga, daripada diploma ke degree, so masa degree tu kacang sikit lah bagi dia orang. So subjek tu dah familiar dan bukan benda baru daripada you. Dan tambahan pula, kalau you diploma UNITA, contoh you sambung degree UNITA, lagi senang. Dalam universiti yang sama, you dah familiar dengan everything, you dah familiar dengan lecturer. Kan? Okay. Patah balik kepada isu exam tadi. Okay, diploma dengan degree, lecturer yang sama mengajar, lecturer yang sama akan buat soalan, lecturer yang sama akan marking you. So tak ada masalah. If you close to lecturer, insyaAllah lecturer akan bantu you dan bagi tips kat you macam mana nak score. Dan of course kat universiti mana-mana pun there is always ada past question. Kadang-kadang lecturer akan ambil balik soalan-soalan terlepas untuk examkan you pada tahun ni contoh, tapi dengan bentuk soalan yang lain sikit lah. Mungkin cara menjawab yang sama tapi tukar nama ke, tukar figure ke, something like that. So di universiti dan di college IPT, kita ada carry mark. Certain subjek carry mark 40%, final 60. Kadang-kadang carry mark 60, final 40. Ini paling senang score. Because carry mark ni,
dia ada quiz, dia ada assignment, dia ada presentation yang mana you boleh kumpulkan markah tu sekarang. Macam presentation, sebelum you present dalam kelas apa dalam di kuliah tu, you akan cari bahan-bahan apa semua. So sebelum tu you ambil bahan-bahan tadi, apa yang kita dah jumpa dekat internet ke buku ke apa, jumpa dengan pensyarah, bincang dengan pensyarah, sir ataupun miss, okey tak poin-poin yang kita akan nak present ni, cukup tak cukup. So kalau you ada 2-3 kali jumpa dengan pensyarah, you tanya pendapat dia, dia mungkin bagi input. Bila you present, katakan 10 markah lah untuk presentation, tak mustahil you akan dapat 10 markah. Dah 10 markah daripada 100 from the presentation. Nampak tak how you can get marks? Okay, per quiz assignment tu standard. Assignment pun sama. Sebelum kita hantar assignment tu, kita ada masa mungkin dalam 2-3 bulan sebab awal semester kita dibagi dengan coursework, dengan bila nak exam, topik-topik apa semua tu. So dalam 2-3 bulan sebelum assignment tu dah ada masa cari bahan-bahan, jumpa pensyarah. Sama juga. Tips dia cari bahan, jumpa pensyarah, bincang dengan pensyarah. InsyaAllah you akan dapat markah yang tinggi. I was a lecturer before. Selalunya kita kalau siapa yang rajin jumpa kita, bincang, kita inputkan dia. Kalau ada 10 tu dekat 8, 9 tu easy lah. Kita akan bagilah. And then you hantar assignment lagi kan. So bila dia dah di peringkat diploma dan degree tadi, memang peluang you nak score, you dah dapat first class ke, you dapat highest mark, senang sangat dengan syarat you you ada sistem belajar yang betul, insyaAllah. Dan the key point is you kena jumpa dengan pensyarah lah untuk bagi pensyarah familiar dengan you kan, dan dia nampak kesungguhan belajar dia untuk dapatkan markah yang tinggi. Okay, kan dapat tak idea sikit kan, jelas. So okay, pilihan seterusnya untuk daripada you all ke SPM, daripada SPM tadi you boleh pergi ambil STP ataupun aliran agama, you ambil staff. STP ni dia macam matrik tadilah, persiapan kepada universiti. Tapi untungnya matrik dengan asasi sebab kita dah dipilih ke universiti mana kita nak. Tapi kalau you daripada SPM, you ambil STP, you belum you belum ada universiti lagi tau. So dengan STP result, besok baru you akan memohon UPU. Ini antara bagi saya trik-trik yang ramai student tak tahu. Oh, setengah tempat happynya nak pergi STP tapi you belum masuk universiti. Cuma bila you ambil STP, you ada good result, mungkin result tadi boleh membantu untuk memohon kerja lah. Mungkin ada perbezaan gaji dengan di SPM tadi dengan STP. Okay. So kalau siapa yang nak so bagi saya lah, kalau kata you memang dah ada niat nak further belajar kat universiti buat degree, the best choice ambil diploma lah, and then you pergi degree. Sebab laluan untuk sambung belajar tu senang sangat. Sebab you ambil STP, kalau kata dia dapat result yang bagus kan, dapat pointer yang bagus, memang rezeki senang lah nak sambung ke universiti. Tapi still masa tu, kalau lah kata masa kita sambung belajar buat STP, tiba-tiba masa kita nak go for exam, who knows, Allah kata sakit ke demam ke, you tak boleh perform masa you sit for the STPM, then macam mana guna result. Okay. Dan ramai yang tak tahu untuk UPU lepas ke universiti ni kan, kalau you ada STPM pun still result SPM dia akan tengok. Dan semua kena faham untuk sambung ke universiti awam di Malaysia, minimum 5 kredit dia dah nak, 5 kredit minimum, dan kena kredit BM. BM kena kredit. Sebab apa? Sebab normally kita berandaikan lepasan universiti tadi akan bekerja di sektor awam, dengan government. Sebab itulah di Malaysia kita menekankan tentang kredit BM dan lulus BM. Itu syarat dalam banyak pekerjaan di Malaysia. Okay. So you bila siapa yang SPM, STP, you nak pergi ke universiti, you menempah dua laluan yang agak bagi saya bukanlah kritikal, laluan yang you kena yang you kena face. Macam you kena lalu jambatan kan, jambatan yang sempit. SPM satu lagi jambatan yang sempit, STP ada jambatan yang sempit. So, kalau you lepas, tak lepas masih. So kalau kita ada pilihan dalam kehidupan kita, lepas SPM terus ada diploma atau ada satu sijil yang boleh yang menyenangkan you untuk sambung kerja, dapat kerja, why not?
kan, compare dengan kita pilih lagi satu lagi jabatan untuk ke alam kerjaan. So ini advantage kepada siapa yang lepas SPM terus ke diploma, yang ramai tak perasan. Okay, so saya harap dengan sharing ni anak-anak boleh nampak lah kan. Kalau you dah nak pergi ke degree dan you nampak laluan diploma tu boleh sambung ke degree bidang you nak tu, ambil diploma, jangan fikir lain lah, senang. Okay, sebab apa ni, at least you have diploma. Dengan diploma sekarang ni gaji starting 1,800 easily lah. So at least something kan. And then unless that's my advice lah kan. Okay. Dan yang terakhir untuk lepasan SPM, ini yang saya nak fokus, yang saya nak fokus 2 hari lepas, iaitu sijil kemahiran Malaysia ataupun dia panggil sijil TVET vocational, technical vocational untuk. So ini bagi saya anak-anak yang tak kredit BM, tak kredit English, yang fail English, yang fail matematik ke apa kan semua tu kan, yang 2 kredit saja tu, gunalah laluan SKM tadi untuk kita sambung belajar. Okey, sebab apa tahu? SKM sijil kemahiran ni memang diperlukan di dalam industri sekarang, sebab bila kita ambil sijil kemahiran tadi, kita memang terus belajar apa yang diperlukan dalam kerjaan. Dan untuk makluman, untuk sijil kemahiran Malaysia kita ada 5 peringkat: SKM 1, SKM 2, SKM 3, SKM 4. SKM 4 adalah sama dengan diploma. Cuma dia dalam kemahiran, dan SKM 5 adalah advanced diploma, sama dengan degree. So bagi mereka yang minat teknikal tadi dan result tak membantu you kepada akademik, ambil lah sijil kemahiran. InsyaAllah mesti ada ruang untuk dalam pekerjaan. Macam siapa yang minat engineer tapi you result tiba-tiba tak boleh meet untuk memohon engineer, ambil yang SKM level tadi. Sama juga, you belajar benda yang sama tapi dalam konsep yang berbeza, iaitu dalam konsep teknikal. Konsep lebih kepada peralatan. Kenapa? Sebab kita tahu orang yang ada di antara kita yang boleh belajar akademik, yang boleh macam yang boleh masuk kelas, belajar hafal-hafal and then go for exam. Tapi ada orang yang dia tak boleh kepada tulis ni semua, tapi dia lebih kepada bila you pegang benda, you pegang skru, you pegang pengetuk ke, you pegang grill ke apa semua tu, you lagi macam senang. So that's why kita ada satu lagi syllabus dipanggil teknikal tadi ataupun sijil kemahiran tadi. Dan untuk teknikal ni, TVET ataupun SKM tadi, bukan hanya di Malaysia, di overseas dah lama dah pakai dari segi syllabus ni. Dan saya baru ditawarkan bukan untuk belajar tau, oleh universiti di Australia, dia panggil AITT, Australia International Technical. Universiti ni teknikal saja. Nampak tak? Universiti teknikal Australia dah ada, UK, US jangan cakap lah. Saya baru diberi peluang oleh universiti tersebut untuk ambil belajar di Malaysia, untuk sambung belajar untuk dalam bidang teknikal bagi mereka yang tak go for yang kelas tu. Thank you. Okay, Zack, I pakai you punya slide. For me, it's very informative lah slide yang you bagi semalam. Thanks for helping me. Okay, so di Australia ada universiti dah yang teknikal khusus. Nampak tak macam mana teknikal tadi actually recognized by international. Cuma kita di Malaysia ni baru dalam proses, kita ada teknikal dah lama, cuma untuk mengiktirafkan those yang dalam teknikal tadi dalam mainstream ni, lately ni barulah saya nampak ada exposure yang lebih daripada government, dan government macam nak bukan nak mengiktiraf, tak pernah iktiraf. So macam baru nak highlight lah, baru nak nampak lah kan. Tapi sebenarnya teknikal ni dah lama pun diterima di pasaran, memang dah ada pun. So jangan rasa rendah diri kalau kata you ambil teknikal. No, bagi saya, I'm very proud those yang ambil teknikal, because you are skill person. Kita di industri kita, majikan ni, kita nak orang yang ada skill. Kita suka orang yang ada skill, sebab kita tak payah nak train lama-lama. You masuk dalam industri, you terus. Kalau kata kilang, you ada teknikal punya kemahiran, you terus mungkin dapat supervisor punya level kan. Tak perlu mula daripada labor, daripada buruh kasar naik tak ada. Okay,
Dan that's why banyak kolej-kolej di Malaysia dia ada kolej MMBK tadi. Saya pernah pun terlibat dengan satu kolej yang dalam teknikal ni, dalam MBBK, dia dalam robotik, dan you all tahu tak, 100% student dia dapat bekerja di Toyota, di kilang-kilang, di Proton, because masa dia belajar dalam level 2, level 3 tadi, memang dia belajar benda-benda yang diperlukan dalam industri. So bila dia buat, dia panggil job, on job training, macam kalau kat academic internship lah. So masa on job training tu, kita hantar kepada bidang-bidang yang diperlukan, kita collaborate dengan kilang, collaborate dengan industri. So dia orang memang buat praktikal di company, dan dia perform terus dapat offer. Dan kalau tak di kilang tu pun, tapi dengan skill yang dia ada tu, so far alhamdulillah. Dan tempat yang saya pernah partner saya punya college, 100% keluaran daripada kolej tersebut dalam skill automotif, robotik dan robotik lah, 100% dapat kerja. So you nampak tak, dan di Malaysia ni banyak kilang, jadi peluang pekerjaan untuk yang those in the skill, insyaAllah, don't worry, you jangan sehati. Okay. So hopefully anak-anak dapat maklumat ni, parents mungkin jelas. So yang penting tu, you kena tahu you nak buat apa, you minat apa, dan bidang apa you nak pilih, and then go for it. So ambil masa sekarang ni, study betul-betul. Dapatkan full information dari segi background, tempat kita nak pergi tadi, dari segi asrama dia ke, yuran dia especially, and then kadar kelulusan student, dan yang paling penting dari segi employability. Lain-lain college, lain-lain universiti, employability rate, maksud dia kadar diterima, keboleh pasaran graduan tadi di tempat kerja. Jadi kalau boleh kita pilihlah college atau universiti yang kadar keboleh pasaran dia tinggi, bermaksud graduan daripada college tersebut, kalau 100% dapat kerja tu memang yang paling bagus lah. Mostly sekarang ni dah 70-80% dah. Dan kalau kata macam kami, as I said before, my student daripada college sekarang 70% dapat kerja sebelum Kongo. So 50% diserap terus daripada internship, diserap terus ke alam pekerjaan. Sebab kita cari company-company yang perlukan student tadi untuk sebagai kalau ada potential dia diserapkan sebagai staff, itu diri kita dengan majikan. Because untuk college sekarang, kita punya vision adalah 100% employed for our students. Okay, so itu antara tips kita sebagai parents lah kan, untuk sambung belajar, untuk bagi anak-anak kita belajar. Okay, so daripada first layer tadi, matrik, asasi, diploma, semua akan kepada next step, iaitu ijazah sarjana muda lah. Kalau untuk teknikal, dia ada diploma dia ada dia punya hala 7 juga. Dan untuk SKM, yang saya tahu perkembangan sekarang, ada juga universiti yang telah pun menerima pelajar lepasan SKM tadi untuk sambung degree di universiti diorang, dengan ada juga certain subjek yang mungkin exempted, tapi saya rasa dah banyak universiti juga terima graduan-graduan daripada SKM. Okay, so the ultimate is kita nak bekerja lah. Okay, dan di sini mungkin siapa yang nak simpan slide ni, simpanlah, sebab you nampak hala 7 ke mana you nak pergi besok kan. Untuk selepas sambung belajar, it's very important you kena tahu hala 7 tadi, career path tu, macam mana you nak pergi ke alam pekerjaan dengan degree tadi. Lepas degree, master, PhD tu, itu next step lah, tak masuk. But the most important thing, the first layer, mana you nak pergi untuk degree dan juga untuk bekerja. Okay, so saya harap dengan sharing pagi ni boleh nampak kan bidang-bidang yang mana, first layer tadi you nak pilih yang mana. It's very important, matrikulasi, asasi, diploma, semua tu you kena faham betul-betul lah, nampak. Okay, saya nak pergi next step, next slide. Sekejap. Okay, sekejap sebelum kita next slide. Ini simple je lah.
Sorry. Ada technical sikit. Hmm. Oh, alamak. Delete lah pula next slide. Ada satu lagi career path. Sekejap, sini, yang second slide. Okay, saya tengah mencari second slide tadi yang hala tuju. Yang ni pun sama juga, very clear career path untuk kita ni. Yang second. Okay, so anak-anak semua, saya harap dah boleh jelas apa ni hala tuju kita selepas SPM. Bidang the first layer tadi, you nak pergi matrik ke, you nak pergi asasi ke, you nak pergi SKM ke, you nak pergi STP. Saya bukanlah kata saya anti STP, tapi sebab apa, bila you habis STP pun you kena masuk EPU balik. Itu yang saya rasa, Allah, apalah kita nak kena buat 2-3 kali kerja kan. So might as well daripada SPM tadi, kalau ada terus jambatan ke universiti dengan tadi matrik ke asasi ke diploma ke, so just go, just go and then take the opportunity lah. But kalau you pergi apa ni STAM dengan STP tadi, you have to go for another UPU nanti. Tu yang saya rasa macam alamak, apa, kadang-kadang kesian juga kalau kata anak-anak yang tak dapat maklumat macam ni kan. So what for you nak pergi kepada apa STPM tadi. So choose the bridge yang boleh connect direct pada universiti tadi kan, walaupun nak pening kepala kan. Tak juga, belum lagi KZ. Dia masih STP tadi you kena still kepada UPU. Of course setara dengan diploma, tapi untuk ke universiti tadi dia bukan direct. Macam diploma ke asasi dia direct ke universiti. But STPM still you must go for another UPU. Itu my concern, bukan masalah belajar tadi, masalah ke universiti tadi. Unless dia memang bersedia for me, okay. Tapi kalau I tak over encourage sangat. Because kita punya concern we want to go to university. So might as well we straight away guna jalan yang ke universiti tadi kan. Apa tak kena go for second bridge untuk universiti if we have one bridge untuk ke universiti. That's my intention lah sebenarnya. I tak against STPM, tapi kalau kita memang betul KZ still kena apply OPU untuk ke bachelor, itu yang I punya concern. Of course untuk qualification tadi, kalau tangga gaji sama je STPM dengan diploma tadi, tak ada beza. Tapi untuk ke universiti tu, so dia dan yang ramai tak perasan, bila you ada STPM, you apply UPU tadi, still the system dalam UPU refer kepada SPM nya result. So kalau SPM punya result English you fail, STPMU memang very good, pointer tekan-tekan 3.9 atau 4 flat, tapi SPMU masih fail English yang tak boleh masuk universiti sama. So you have to go to PTS lah. Okay. Alright. Ini apa ni is a technical dan juga apa ni dia punya map apa dari segi technical MKF punya level. Dia punya apa tu panggil dia punya level lah macam mana accreditation kita dalam sistem education. Okay, so ini pun daripada Encik KZ juga. Thanks KZ, you share dengan saya semalam. Okay, so dalam MKF level dia ada sampai 8 level. MKF ni adalah Malaysian Qualification apa tu dia MTA lah yang accreditation tadi, yang government punya agensi untuk mengiktiraf kurikulum ataupun silibus di IPT. So kita ada 8 level dan you nampak dia punya akademik dengan TVET tadi, sektor tadi. Yang ni yang kita kena faham. So akademik dia sampai PhD lah by research ataupun doctorate by coursework ataupun sebagai mixed mode dalam MKF sampai level 8. Okay, yang saya nak explain adalah dari segi akademik untuk akademik dan TVET yang level dia tu. So dalam vocational TVET tadi ataupun seja kemahiran tadi, dia sampai level kelima. So pengiktirafan dalam akademik ataupun dalam sektor ataupun industri pendidikan
untuk SKM tadi dia sampai level 5. So sampai advanced diploma. Jadi recognition tu memang ada. Jangan usah hati. Okay. Dan lepas daripada tu, sekarang ni pun government I think dah last 2 years, few years back, 3 tahun lepas tak silap saya, pun dah menerima advanced diploma tadi untuk kepada akademik dan dia boleh sambung sampai PhD. Walaupun you start by TVET, tapi sampai satu level iaitu level 5, you akan jump kepada akademik, daripada akademik you akan sambung sampai graduate certificate, graduate diploma, bachelor degree, postgraduate, master, PhD. So kalau you bermula dengan TVET pun jangan usah hati anak-anak, you masih boleh kepada sampai PhD because kita dah design hala tuju education kita, di mana dia orang bersambung, di mana kesinambungan, di mana pengiktirafan. Okay. So kalau lah kata dengan result kita yang tak bagus sekarang ni SPM tadi, jangan usah hati. You still boleh pergi kepada akademik mainstream selepas you MKF level 5. Tak ada isu. So kita kena, bila kita jelas benda ni, bila you sambung belajar lepas ni, fokus dan yang paling penting result. Dengan result yang bagus akan melayakkan you kepada akademik mainstream walaupun you daripada SKM, dan teruslah career you. Kalau kata kita memang ada kita dah ada kat zaman nak sampai PhD ke master, then you go, teruskan, jangan usah hati. Okay. Dan jangan jadikan result SPM kita tadi sebagai satu perkara yang aku dah habis dah, tak boleh dah. No. It's totally wrong mindset. Okay. Because dalam sektor pendidikan kita ada hala tuju yang sebenarnya yang jelas. Even though sekarang SPM you mungkin 4 kredit ataupun 2, 3 ke 1 ke, tapi still there's a way for you. Yang penting sambung belajar, masa belajar betul-betul fokus, dapat result yang bagus, and then pilihlah program yang you minat, then there's a career path yang saya share pada hari ini untuk you menuju ke puncak. Okay, jangan usah hati anak-anak. There's a way for you, insya-Allah. Yang penting keazaman yang tinggi, niat yang betul. Kita nak belajar kerana Allah, nak bantu parents kita, nak meningkatkan kehidupan kita. You are another level when you have ilmu, faham kan? Bila kita ada ilmu, kita dah lain sikit daripada orang. We have another level. So berbakti balik kepada masyarakat kita, kepada keluarga, kepada negara kita, kan? Okay, so that's the best in our life lah. Kalau kata kita nak sambung belajar, betulkan niat, dan jangan fikir nak belajar aku nak gaji tinggi-tinggi, tak. Kita niat belajar untuk kita menjadi seorang iaitu manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang paling penting. Kalau kita sambung belajar, kita nak bekerja pun, because kalau kita fokus kepada dunia sahaja, you won't go anywhere. Dan bagi saya itu satu hala tuju yang salah lah. Kalau kita fikir tak nak ada gaji, nak ada kereta, nak rumah besar, itu tak ke mana. Ya, dan kalau you tak dapat, you akan frust. Jangan. So kita dalam kehidupan kita selamatlah kepada akhirat. Apa kita buat tu semoga mendapat manfaat, dan Allah berkati, Allah rahmati, Allah redha. So hidup you akan lebih bahagia, you akan rasa tenang. So mindset kita kena ubah sikit lah. Jangan terlalu fikir atau fokus pada keduniaan atau kebendaan, tak. You tak akan dapat happiness tadi. Okay, dan saya pun dah dalam kehidupan saya lebih 50. Masa dulu pun sama juga. Bila kita masa sekolah menengah kan, kita fikir apalah aku nak jadi kan. Masa tu pasanglah angan-angan tinggi. The best is doktor lah time tu. Sebab saya tak minat engineering, saya minat konon nak doktor lah. So pasang ni nak doktor. Tapi bila masuk universiti, tak pun ambil doktor, ambil management, pun tak nampak. Tapi bila kita sampai satu tahap, kita nampak, kenapa Allah bagi aku benda ni, aku tak dapat apa aku nak. Rupanya memang bukan bidang kita, bukan jiwa kita, dan you cannot perform kan. So Allah bagi management, alhamdulillah, sebab saya suka jumpa dengan orang. Dan dalam bila saya dah belajar dan grad dan berkejaya, at one time saya pernah jadi suri rumah penuh masa 6 tahun, which is saya tak pernah terfikir pun, aku ni dah lah masuk MRSM, lepas tu pun kena jadi suri rumah pula, kan. Jadi the future tu kita tak boleh nak expect tau. But okay, bila saya dah habis macam dah anak dah besar-besar, saya nak bekerja balik. Bila saya ada degree tadi, saya ada CJ tadi,
saya mohon kerja balik, alhamdulillah diterima. Why? Because you have cert. Kalau you tak ada cert, saya rasa dalam keadaan sekarang, zaman sekarang yang very kompetitif, tak ke mana. Okay, that's why kita kena sambung belajar, kena ada sijil, kena menuntut ilmu. Sebab kita tak tahu masa depan kita macam mana. So masa saya suri rumah 6 tahun tu, saya rasa, oh that's the end of my world. Satu malam nak fikir jugalah. Tapi bila anak-anak besar tu, kita ingat balik, nak kerja balik lah kan. But we have said, insyaAllah, kita boleh sambung belajar. Diterima dalam industri. Dengan pengalaman sebelum tu pun, menambahkan lagi lah kenapa panel-panel penemu duga tu menerima saya untuk bekerja. So jangan susah hati. Dan saya nak anak-anak fokus, apa yang anak-anak buat, how macam mana, apa pun result you, go ahead. Sambung. Jangan ni dah. Sebab you are muda lagi, 18 years old. It's a long way to go. Kan? So ambil lah peluang ni. Dan untuk zaman sekarang ni lah, apa cakap nak, you kena belajar lah, because kita tak tahu ke depan tu macam mana. Macam sekarang IR 4.0 yang handphone sekarang ni yang terletak dekat jam kan, jam kita boleh WhatsApp lah segala nenek kita boleh pakai kat jam. We never expect that before kan. Macam saya zaman saya kecil tu tak terfikir pun yang dulu masa kami dulu telefon letak dekat tiang kalau public phone kan, kalau kat rumah pun letak kat meja. Kalau kata nak call ke apa, kena pergi kat meja. Kalau telefon bunyi ring, kena lari kat meja ambil phone. But we never think that one day phone kita tu boleh bawa ke mana-mana. So untuk kejaya pun another 10 years dia akan ada kejayaan yang baru. Yang kita tak expect pun kejayaan tu macam mana. But bila kita belajar, kita ada ilmu nanti, somehow our knowledge tadi boleh meet to the next 10 years punya requirement, mungkin next 20 years punya requirement. We don't know. Cuma apa yang kita kena buat, belajar dan terus belajar. Dan alhamdulillah bila government Malaysia memulakan sistem apel di mana mengiktirafkan pengalaman untuk dibagi sijil dan dengan sijil tadi boleh bekerja, it's very good kan. Tapi janganlah pula kita nak mohon apel tadi minta government mengiktiraf kita punya pengalaman tu. Pengalaman tu tak setara dengan CJ. Kita minta kalau boleh be honest lah. Kalau memang you, walaupun you dengan SPM daripada awal, lepas tu dah buat bekerja naik pangkat apa dan very good and experience, contohnya bank manager sekarang, tapi daripada SPM dulu dan sekarang you dah bank manager, but by experience you have banking knowledge everything, and then you pergi kepada MQA untuk MQA recognizekan experience you, okay lah. Kan, so you nak dapat degree ke masters daripada you punya experience tadi, you minta MQA recognize experience you yang you share by resume you dengan coursework you, portfolio, whatever, that is good. So alhamdulillah government Malaysia telah memberi peluang kepada mereka yang tak ada peluang dulu sambung belajar. Bukan tak nak, mungkin masalah keuangan ke, keadaan masa tu dengan pressure family ke whatever, tak membenarkan dia orang sambung belajar. So but they have working experience yang very excellent dan dia perform masa buat kerja. Government mengiktiraf dengan sistem apel yang telah pun diperkenalkan kan. So that's the way of education ataupun academic ataupun industri education industry di Malaysia lah. Okay, so hopefully sharing pada pagi ini membuka sedikit minda, nampak sikit apa yang berlaku dalam akademik industri di Malaysia kan. Dan daripada pendidikan tadilah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk menjawab kerjaan di dalam sektor awam ataupun swasta, dan we have kejaya lah kan, insyaAllah. So saya rasa setakat ini sajalah saya punya sharing pada pagi ini. Semoga apa yang saya kongsi memberi manfaat, membantu you untuk membuat keputusan yang lebih jelas. Because saya tak nak lagi kita buat kesilapan untuk kejayaan kita kan. Dan sebelum ni masa sebelum kita ada internet ni, kita ada banyak knowledge kan. Sebab nak share pun kena baca buku, kena pergi library kan, kena beli paper apa. But now maklumat di hujung jari. So gunalah peluang yang ada ni
untuk kita dapat maklumat dan buat keputusan yang terbaik. Dan of course di samping tu you kena solat hajat dan juga istikharah lah supaya Allah memberi memberi uh, memberi input memberi jalan tu yang sebenarnya lah yang sesuai dengan kita. Okay. So itu sahaja daripada saya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pukul 10 pagi juga dengan masih dalam topik topik akademik dan juga kemahiran. Dan untuk makluman pada hari Jumaat saya akan bersama dengan Tuan Kamu Zaman untuk khusus dalam bidang kemahiran yang dia akan share dengan kita peluang-peluang mungkin cara belajar ke cara nak memohon ke ataupun apa halangan-halangan. So because dia memang bagi saya memang bidang dia lah. He has a very good knowledge dalam kemahiran tadi. Saya nak Tuan Kawan Zaman berkongsi dengan anak-anak. Semoga perkongsian kita nanti membantu. So I will contact you personally untuk kita akan pakai Zoom ke whatever lah, but we will go for FB Live pada hari Jumaat pukul 10 pagi juga insyaAllah. Okay semua, salam sayang daripada saya. Semoga Allah merahmati kita, memberi keberkatan kepada hidupan kita, memudahkan urusan kita pada hari ini, ceria-ceria selalu. Okay, Assalamualaikum. Sama-sama Azhar, Alhamdulillah. Thanks a lot. Saya tak sabarlah tunggu PKP buka Azhar, nak pergi jalan, nak pergi tengok anak-anak you balik dengan kuda-kuda. I miss the place. Sini. Nah, off. Kan. Alright. So, thank you everybody. Ni.